Intro filem ini memaparkan pemandangan rumah yang tenang. Di dalam, bagaimanapun, seorang wanita berjuang untuk hidupnya, bergelut untuk melarikan diri daripada entiti gaib yang kelihatan mengejarnya. Kami kemudian beralih ke adegan seterusnya, yang menunjukkan seorang lelaki bernama Benny, yang sedang duduk di atas langkan di tepi pantai pada tengah malam. Dia minum 2 bir untuk membantunya berehat dan menikmati minumannya malam sendiri. Pada hari berikutnya, Benny mengumumkan kepada rakannya bahawa dia merancang untuk pergi berbasikal melalui Crow Valley, yang merupakan lembah terpencil yang terletak beberapa jam dari bandar. Dia mendakwa bahawa dia mahu meluangkan masa untuk membersihkan kepalanya, dan menjauhkan diri daripada orang ramai. Beberapa jam kemudian, dia berlepas dengan kereta dan meletak kereta di hadapan kedai umum, masuk ke kedai untuk membeli minuman. Kita dapat melihat bahawa terdapat juga seorang wanita, yang muncul pada mulanya filem di dalam kedai. Benny kemudiannya mengambil basikal yang disewanya dan bersiap. Pada masa yang sama, wanita itu sedang berehat di hadapan kedai umum, sebelum meneruskan perjalanannya. Selepas itu, Benny menaiki sewaannya basikal dan menuju ke Crow Valley, meninggalkan keretanya diparkir di hadapan kedai. Bagaimanapun, dia akhirnya terhenti apabila dia menyedari bahawa roda hadapan basikalnya sudah pancit. Dia berundur untuk menilai keadaan, tetapi tiba-tiba, sebuah kereta yang bergerak laju melanggarnya dan menjatuhkannya. Ternyata wanita di kedai itu orang yang memukulnya, dan sebelum tindakannya diketahui oleh sesiapa pun, dia segera membawa Benny yang tidak sedarkan diri ke dalam keretanya, dan memandu pergi. Tidak lama kemudian, dia terjumpa sebuah kabin yang sunyi dan berhenti di situ. Dia mula berjalan di sekitar premis itu, sehingga dia menemui jalan masuk. Selepas memastikan bilik itu benar-benar kosong, dia kini bersedia untuk melaksanakan rancangannya. Benny kemudian bangun di dalam kabin dengan lengan yang cedera, bingung dan tidak pasti apa yang telah berlaku kepadanya. Wanita itu menyapanya, dan apabila menyedari Benny mengalami sedikit amnesia, daripada memberitahunya perkara sebenar tentang apa yang berlaku, dia memutuskan untuk membuat cerita sebaliknya. Dia memberitahunya bahawa dia mendapati dia tidak sedarkan diri di tepi jalan, dan memutuskan untuk memilihnya naik. Dia juga memberitahunya bahawa mereka kini berada di dalam kabin bapa saudaranya, dan berjaya membuat Benny untuk mempercayainya. Benny kemudian memintanya menghubungi ambulans kerana lengannya yang cedera memerlukan rawatan perubatan. Tetapi dia menolak idea ini dengan mengatakan bahawa tiada perkhidmatan di Crow Valley. Benny mengalah, dan meminta bantuannya untuk menyelaraskan semula tulang di lengannya. Walaupun tidak pasti kerana kekurangan pengalaman, wanita itu bersetuju dan kedua-duanya mula bekerja. Selepas melakukan pengurangan patah tulang, dia kelihatan terguncang. Dia berundur ke dapur dan mendapatkan minuman, tepat apabila dia mula mendengar bisikan yang tidak menyenangkan. Kami kemudian dibawa ke adegan kilas balik wanita dan ibunya, di mana dia membidasnya kerana ibunya memberitahunya bahawa dia melipat pakaiannya dengan tidak betul. Malah, dia dan ibunya kelihatan tidak serasi, dan selalu bergaduh. Bila dia cuba mengintip melalui bidai untuk melihat di luar tingkap, dia nampak sosok yang kelihatan menakutkan berdiri di atas rumputnya, dan hilang dalam sekelip mata. Sekarang kita kembali ke masa sekarang, di mana Benny berjalan ke arah wanita. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Wanita di dapur, dan kedua-duanya mula berkenalan antara satu sama lain. Pada ketika inilah wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Greta. Benny menyatakan bahawa dia berasa bersalah atas masalah yang dia timbulkan kepadanya, tetapi dia memberi jaminan kepadanya bahawa dia gembira untuk membantu. Semasa Greta menghidangkan makan malam kepadanya, Benny memberitahunya perkara itu dia ingin pulang ke rumah tidak lama lagi, tetapi dia tidak menggalakkan dia dengan mengatakan bahawa dia bimbang tentang dia syarat. Dia memberitahunya bahawa dia tidak membawa keretanya, dan dia hanya berjaya melakukannya bawa dia ke kabin dengan menumpang. Pada ketika ini, Benny mula mengesyaki bahawa ada sesuatu yang tidak kena, mempersoalkan kebolehpercayaan cerita Greta. Apabila kami beralih ke masa lalu Greta sekali lagi, kami mendapati bahawa dia sebenarnya mengalami kemurungan. Pada masa lalu, dan masa lalunya mendedahkan bahawa dia pernah membuang ubat kesihatan mentalnya. Lebih-lebih lagi, dia mempunyai perasaan bahawa sesuatu sentiasa mengikutinya.
Sehingga pada satu ketika, ibunya menemui ubat yang dibuang Greta, yang membawa kepada pertengkaran kerana Greta enggan mengaku dia telah berbuat demikian. Kemudian malam itu, Greta bersendirian di dalam biliknya, di mana dia kelihatan terharu dengan bisikan yang tidak menyenangkan yang memenuhi kepalanya. Ternyata bisikan yang tidak menyenangkan itu memberitahunya untuk membunuh Benny. Nasib baik, dia tersentak dan berundur. Dia kemudian kembali kepadanya bilik dan menjerit ke bantalnya, sangat kecewa dengan bisikan yang terus didengarinya. Keesokan paginya, Benny bangun dan keluar, berniat untuk mencari bantuan. Dia menyusul jalan yang kosong dengan harapan dia akan bertemu seseorang yang boleh membantunya. Benny berhenti di tepi pokok untuk berehat, dan secara tidak sengaja berlaku apabila dia mengesyaki berbumbung naik kereta. Terpesona, dia berjalan ke arah itu, dan dia betul. Apabila dia mendapati ia adalah sebuah kereta, dia kemudian menunjukkan penemuannya kepada Greta, tetapi Greta bertindak seolah-olah dia tidak menyedari kehadiran kereta itu. Jelas sekarang bahawa David telah menjadi lebih curiga bahawa dia telah berbohong kepadanya, dan dia yakin bahawa kereta itu adalah miliknya. Keduanya berhujah, dan Greta beredar sebelum David mengesahkan syakwasangkanya. Berazam untuk membongkar kebenaran, David mencari kunci kereta di sekeliling kabin. Selepas meluangkan sedikit masa memeriksa barang-barang Greta, dia menanggalkan laci, dan adalah dia menjumpai kunci kereta, membuktikan bahawa syakwasangkanya selama ini bukan tidak wajar. Sementara itu, Greta kelihatan kacau apabila melihat Benny kembali ke kereta. Dia merasakan dia akan menghadapi masalah, jadi dia kembali ke kabin untuk mencari biliknya kucar-kacir lengkap. Dia menyedari bahawa David memang telah menemui kunci keretanya dan mengambilnya. Pada masa yang sama, David berada di luar dengan kereta dan berkira-kira untuk melarikan diri dari premis itu. Greta dengan mengancam datang kepadanya dengan kayu baseball, dan menjerit kepadanya supaya menjauh dari kereta. Sudah tentu, David keberatan dan menyuruhnya membuang kelawar itu. Walau bagaimanapun, Greta meneruskan untuk menghayunkan pemukul itu sehingga dia memukulnya, dan mengetuknya pengsan semula. Greta menyeretnya kembali ke dalam kabin, di mana dia meletakkan kain terpal di lantai dapur, dan melekatkan David ke kerusi. Apabila David bangun, dia tidak menjangka Greta boleh bertindak seperti ini. Dia memohon untuk dibebaskan, dan menawarkan untuk membayar apa sahaja jumlah yang dia mahu. Tetapi bukan itu yang Greta mahu, sebaliknya, dia meraih tukul dan mengugut Benny, memaksanya untuk mengaku nama sebenarnya. Takut dengan apa yang mungkin dia lakukan, akhirnya dia memberitahu nama sebenarnya, ia adalah David Stonehouse. David tidak terlepas pandang, kerana sejurus selepas mendengar nama itu, Greta mula mendengar bisikan itu lagi. Dia kemudian memukul tukul ke tangan lelaki itu, menghancurkannya. Akibatnya, David menjerit kesakitan, dan Greta terhuyung hayang ke belakang sebaik sahaja bisikan itu berhenti. Wanita ini nampaknya bersalah, dan dia sudah lengkap tidak percaya dengan apa yang dia baru lakukan. Dia kemudian menunjukkan kepadanya gambar lama dirinya dan kakaknya, Hannah. Pada ketika inilah David menyedari nama sebenar Greta ialah Olivia. Dia sebenarnya adalah kakak Hannah, dan Hannah telah dibunuh olehnya dalam kemalangan langgar lari beberapa orang tahun lalu. David terkejut dengan pendedahan ini, sementara Olivia terus menyalahkannya kerana mengambil pergi dan meninggalkan kakaknya untuk mati, bukannya bertanggungjawab dengan cuba menyelamatkannya. David, bagaimanapun, mendakwa bahawa dia memeriksa nadi Hannah dan agak pasti bahawa dia sudah mati pada masa itu. Dia cuba untuk meminta maaf tetapi tidak didengari kerana Olivia menegaskan dia mabuk malam itu, dan dia masih tidak dapat menahan kesedihannya. Tiba-tiba, Olivia mula mendengar bisikan itu lagi, dan kali ini, dia mula kehilangannya. Dia mula menyalahkan dia untuk segala-galanya yang salah dalam hidupnya, dan bersedia untuk memukul kepalanya dengan tukul tepat apabila mereka mendengar bunyi lori memasuki jalan masuk. Ternyata, ia adalah pemilik sebenar kabin itu. Olivia berjalan keluar dan menyambutnya, berpura-pura menjadi pengembara yang cedera yang tersesat, dan tinggal di kabin lelaki itu untuk seketika. Olivia kemudian meminta pemiliknya untuk menumpang, kerana dia benar-benar ingin pergi dari situ. Namun, setelah melihat darah pada bajunya, lelaki itu menjadi lebih ingin tahu dan ingin melihat ke dalam kabinnya terlebih dahulu. Sebaik sahaja dia berjalan melalui pintu, Olivia mengambil kayu baseball dan memukulnya, menghancurkan tengkoraknya dan menjatuhkannya ke lantai.
Dan kemudian secara tiba-tiba, dia tersentak daripadanya, dan sekali lagi, nampaknya tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang dia baru lakukan. David memberitahu dia membantu lelaki itu dengan segera, jadi dia bergegas membantu lelaki itu selepas melihat genangan darah terbentuk di sekeliling kepalanya. Sekarang sudah terlambat kerana lelaki itu sudah mati. Olivia kini terguncang dan meninggalkan David sendirian, menangis sambil melihat foto kakaknya. Kini bersendirian di dalam bilik, David melihat peluang untuk melarikan diri. Selepas dia melepaskan diri, dia mengambil kunci kereta dan terus menuju ke kereta. Tidak lama kemudian Olivia kembali ke dapur untuk mendapati David sudah tiada. Malangnya, dia terus mencuba menghidupkan enjin kereta, tetapi ia tidak dapat dihidupkan. Sementara itu, dia dapat melihat Olivia berlari ke arahnya. Tanpa pilihan lain, David melangkah keluar dari kereta dan berlari ke hutan. Dia bersembunyi di bawah batang pokok yang tumbang, dan berharap Olivia tidak akan menemuinya. Nasib menyebelahinya, kerana Olivia melewatinya tanpa mengetahui keberadaannya. Tetapi kemudian, David teringat kejadian malang yang berlaku beberapa tahun lalu, di mana dia mabuk memukul seorang wanita yang menunggang basikal dengan keretanya, dan berlepas selepas mendapati dia tidak sedarkan diri. David kemudian melangkah keluar dari tempat persembunyiannya setelah memastikan pantai itu bersih, dan kembali ke kabin, kini merancang untuk mengambil truk lelaki yang mati itu untuk melarikan diri. Sebelum dia sedar, Olivia berdiri di dalam bilik sambil memegang kunci kereta pemilik kabin. Akibatnya, David tidak mempunyai pilihan lain selain menghadapinya, dan kedua-duanya mula bergaduh di atas lantai. Akhirnya, Olive ditikam oleh pisaunya sendiri. David tergesa-gesa mengambil kunci kereta dan menghidupkan truk. Walau bagaimanapun, dia berhenti seketika sebelum dia pergi, menyedari bahawa dia tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama dua kali. David kemudian masuk semula ke dalam kabin. Dia mengheret Olivia yang cedera parah ke tempat duduk belakang truk. Dalam perjalanan pulang, Olivia sedarkan diri, dan mengeluarkan pisau yang tersangkut di dalam ususnya, mendorong David memberhentikan kereta untuk membantunya menghentikan pendarahan. Tetapi malangnya, Olivia telah kehilangan terlalu banyak darah, dan hanya banyak yang David boleh lakukan untuk membantunya. Dia menghembuskan nafas terakhir dan mati, setelah gagal membalas dendam kepada David. Daud menyesal dan kecewa dengan dirinya sendiri. Sebelum filem itu tamat, dia duduk di luar truknya dalam kesedihannya, dan akhirnya melihat hantu yang telah menghantui Olivia selama ini, yang mungkin arwah kakaknya, Hannah. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.